Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Hadirin sekalian, dengan perpaduan antara Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj ketika peristiwa hijrah membolehkan kota Islam Madinah dibuka. Hasil toleransi beragama antara Islam, Yahudi dan Nasrani di Andalusia membolehkan kota Cordoba diangkat sebagai kota ilmu sedunia. Dan dek kerana kepelbagaian bangsa Melaka mengangkat kenal di seantero dunia. Semua ini membuktikan kepada kita perpaduan menjamin sebuah keharmonian. Terima kasih buat saudara penerajuk acara, Barisan Kehakiman Intelektual Berkarisma, seterusnya hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin sekalian, perpaduan, teras keharmonian negara. Begitulah tajuk pidato yang disajikan buat santapan minda warga merdeka. Perpaduan diambil daripada perkataan padu, yang mana jika menurut istilah sains, sesuatu objek yang padu memiliki zarah yang banyak dan mampat, namun saling menyokong antara satu sama lain. Dan harmoni pula, menurut istilah muzik, adalah gabungan kepelbagaian aras notasi bunyi sehingga menghasilkan satu nada yang sedap didengar. Justru, berdasarkan dua pandangan ini, dapatlah disimpulkan bahawa perpaduan dan keharmonian punya formula yang sama, iaitu daripada banyak dan pelbagai kepada satu dan padu. Justru, perpaduan teras keharmonian negara mengajak kita untuk menghayati dan bereksperimentasi bagaimanakah sesuatu yang pelbagai membolehkan penyatuan tersemai melalui tiga cerita. Pertama, sejarah perpaduan negara. Kedua, status keharmonian kita. Dan ketiga, survival negara yang berteraskan perpaduan dan keharmonian. Hadirin sekalian, pertama, sejarah perpaduan negara. 500 tahun yang silam, Empayar Melaka terkenal sebagai pusat perkembangan tamadun. Bermula dari pelabuhan hinggalah ke Istana Sultan, amalan perpaduan sentiasa dibudayakan. Buktinya, menurut Tommy Pires, pencatat sejarah Portugis menyatakan lebih 84 bahasa dipertuturkan setiap hari di pelabuhan Melaka. Tidak cukup dengan itu, dengan kehadiran Laksamana Cheng Ho, Puteri Hang Lipo, Maulana dan Saidina serta gelaran Suvarna Bumi daripada kaum India menggambarkan betapa perpaduan bukanlah sebuah cerita yang direka-reka. Dengan perpaduan yang dibela, keharmonian yang dijaga, membuncahkan wangian keamanan kota Melaka sehingga terkenal ke seluruh dunia. Namun begitu, harumnya Melaka ada sahaja yang tidak kenal. Penjajah barat mula menjajah. Habis rakyat dikerah dan diperah. Emas dan timah, beras dan getah. Ideologi songsang mula menjarah semata-mata ingin melihat Melaka musnah. Pun begitu, patah sayap bertongkat paruh. Patah paruh bertongkat siku. Patah siku bertongkat dagu. Patah dagu bertongkat kuku. Dengan akidah terhadap perpaduan yang dipegang oleh rakyat tanah Melayu pada ketika itu, kita bangkit menentang musuh dan seteru, dan akhirnya 31 Ogos 1997 kemerdekaan buat negara kita, membuktikan perpaduan teras keharmonian. Hadirin sekalian, kedua, status keharmonian kita. Percayalah kata-kata saya, menjaga sebuah keamanan bukanlah mudah. Ancaman dalaman dan luaran ibarat gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, duri dalam daging, api dalam sekam. Sebab itu, hanya kerana dendam dan salah faham, peristiwa 13 Mei 1969 menjadi titik hitam. Melayu dan Cina bermusuhan, tembakan dan penyembelihan menjadi mainan. Penamatnya, ribuan ditahan. Ratusan lagi yang terkorban. Adakah ini yang kita mahukan? Kini
penghinaan terhadap Sultan menjadi-jadi. Rakyat bertelaga hanya kerana isu tulisan Jawi. Dan jalur gemilang diterbalikkan sesuka hati. Di manakah nilai jati diri anak Pertiwi? Anda tanya sendiri. Namun, benarlah kata Abid Liu, setiap ujian ada rahmat. Kehadiran COVID-19 ibarat bah yang merubah. Bermula daripada pekerja barisan hadapan sehinggalah kepada penghantar makanan. Pemimpin dan rakyat bersatu erat untuk menyekat penyakit yang melarat. Dan akhirnya, Malaysia diangkat sebagai sebuah negara yang paling hebat dalam mengawal COVID-19. Membuktikan perpaduan sebagai teras keharmonian. Hadirin, bersama kita jaga keamanan, saling memahami sesama jiran. Elakkan perpecahan dan persengketaan supaya hidup sentiasa aman. Tuan-tuan dan puan-puan, ketiga, survival negara berteraskan perpaduan dan keharmonian. Indeks keamanan global pada tahun 2019 mencatatkan Malaysia berada pada kedudukan ke-16 daripada 163 buah negara. Yang mana pada tahun 2018 kita berada pada kedudukan ke-25 dan kedudukan yang lebih jauh pada tahun sebelumnya. Situasi keamanan yang dijaga ini melambangkan betapa kita benar-benar berusaha untuk memastikan keamanan negara dijaga. Setelah peristiwa 13 Mei, kita ubati, kita wujudkan Majlis Gerakan Negara yang mencetuskan ideologi rukun negara. 1970, 5 tonggak rukun negara tersemat dalam jiwa kita. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Tidak cukup dengan itu, ditambah pula dengan dasar ekonomi baru yang kemudiannya digantikan dengan dasar pembangunan nasional bertujuan untuk merapatkan jurang ekonomi agar kekayaan negara dapat dinikmati bersama. Dalam aspek sosial pula, kita wujudkan dasar kebudayaan kebangsaan dan dasar pendidikan kebangsaan untuk menerapkan kepentingan perpaduan dan keharmonian melalui elemen kurikulum dan kokurikulum terhadap para pelajar. Semua ini membuktikan usaha kita untuk menjaga nama baik Malaysia. Namun kita perlu berwaspada. Dek kerana ledakan globalisasi, penggunaan media dan teknologi sudah menjadi ruji. Isu sensitiviti mudah saja dipermainkan. Oleh itu kita perlu berhati-hati. Jangan mudah menyebarkan maklumat yang kita peroleh. Takut-takut kitalah punca kepada masalah perpaduan yang ada. Hadirin sekalian, kesimpulannya, benarlah perpaduan teras keharmonian negara. Sudah banyak mehnah dan tribulasi yang dialami oleh negara ini, kita selesaikan dengan cara berpadu. Jagalah perpaduan kita. Jangan sampai ayam direban di sambar helang, padi di tangan tumbuh lalang. Dan jangan juga kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Kerana kita hidup bukan bagai enam dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Tetapi kitalah bangsa yang sama-sama melapah hati gajah. Hati kuman sama kita cecah. Kelurah ke gunung sama kita daki. Kelurah sama kita teruni. Semata-mata untuk menjaga Malaysia yang kita cintai. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.